Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk kita bercerita dan bersembang-sembang dalam keadaan kita ni mungkin ada yang dah bosan duduk di rumah, ada yang kata asyik tengok peti air saja dekat rumah, maka eloklah juga masa kita terisi dengan kita bersembang-sembang seketika pada malam ini. So ini kali kedua lah saya live dalam bilik sendiri, komputer sendiri, kamera sendiri. Jadi kalau ada kelemahan tu saya mohon maaf. Kalau ada yang tanya kenapa baju dan langsir warna sama, ini adalah langkah penjimatan kerajaan Rozaimi dalam rumah ni kerana beli baju dan lansir kainnya sama, sebahagian buat baju, sebahagian buat lansir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadis daripada Abi Dzar, riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang dengan lafaz yang hampir sama. Kata Abu Dzar, an Abi Dzarrin anna radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbir wa kulli tasbihatin sadaqah wa bikulli tahmidatin sadaqah wa bikulli takbiratin sadaqah wa bikulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awalaysa law wada'aha fi halal hal kana law wada'aha fi haram hal kana alayhi wizr. Qalu na'am. Qala wa kadzalika law wada'aha fi halal atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ni ialah di antara sahabat Nabi yang hebat, sahabat Nabi yang mana dia merupakan salah seorang daripada Ahlus Suffah, orang yang duduk di belakang Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang miskin, orang yang banyak menghabiskan masa hidupnya ketika mana hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini duduk di masjid dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dzar ni, sebab itu kita tengok di antara sahabat-sahabat Nabi, Abu Dzar di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Abu Dzar ni masuk Islam juga menarik. Nanti kalau ada masa kita cerita, kalau masa perintah berkurung ini masih panjang, nanti insya-Allah saya akan ceritakan.
Ini kita nak cerita pasal hadis yang lain. Dan Abu Dhar ni terkenal sebagai seorang sahabat yang suka bersedekah. Tak suka untuk simpan harta banyak-banyak. Jadi dalam hadis ni, hadis Abu Dhar ni, mungkin ada juga yang tak tahu nama sebenar Abu Dhar ni. Kalau saya tanyalah pada yang mengikuti kuliah pada malam ini, siapa agak-agak nama Abu Dhar? Siapa tahu? Kan? Siapa agak-agak nama Abu Dhar? Ada yang cadang kepada saya untuk pakai earphone. Jadi saya try pakai earphone. Tak jelas lah. Sekejap saya try pakai earphone ya. Saya try dulu pakai earphone. Tes. Dengar tak? Dengar tak? Kalau dengar tolong bagi komen. Okey, alhamdulillah. Ada yang kata dengar So saya pakai inilah sebab kata lebih jelas dengarnya. Baik, alhamdulillah ada yang jawab. Nama sebenar Abu Dhar adalah Jundab ataupun Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Betul, jawapan dia betul. Itu adalah nama sebenar Abu Dhar. Tetapi dia lebih masyhur ataupun lebih glamour dengan nama Abu Dhar Al-Ghifari. Ada juga yang kata Ustaz pasanglah aircon kat belakang tu. Panaslah. Kalau saya pasang aircon kat sini pun bukannya awak boleh rasa sejuknya tu. Kadang-kadang demo ni. Jangan distractkan saya dengan kuliah yang saya nak bagi ni. Okey. Kat sini baru lepas hujan. Jadi tak ada keperluan untuk pasang aircon. Nanti kalau waktu panas nanti saya pasang. Dan Tanjung Malim ni kalau hujan dia sejuk. Sebab dia berada berhampiran dengan kaki bukit Banjaran Titiwangsa. Okey. Kita teruskan hadis ni. Abu Dhar kata, ada beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW datang mengadu kat Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang kaya telah membawa lari pahala. Ahlud dusur ni orang kaya, orang yang ada harta, telah membawa lari pahala banyak. Kenapa? Mereka kata, yusalluna kama yusalli, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. So itu alasan mereka datang berjumpa Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, ada pula yang kata tak dengar. Dengar tak? Mana lagi dengar? Macam ni ke ataupun macam tadi? Tak payah pakai. Majoriti kata tak payah pakai. So saya tak pakai lah. Baik. Mereka kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya ni, atau kita kata orang kaya lah, orang banyak harta ni, telah bawa lari pahala. Maksudnya yang datang kepada Nabi ni mungkin orang yang agak sedikit sempit dari sudut rezeki lah. Mereka kata, dah bawa lari pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka bersalat seperti mana kami salat. Maksudnya orang kaya salat macam mana kami salat. Wa yusalluna kama wa yasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada. So kat sini sahabat ni, dia mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, orang kaya ni dah bawa lari harta, dah bawa lari pahala banyak. Kenapa kami orang miskin ni tak boleh nak kejar mereka? Iaitu
Mereka boleh solat seperti mana kami solat. Di sini pahala sama. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Tapi ada satu kelebihan yang ada pada mereka yang orang miskin tak boleh ikut. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Apa ni? Mereka bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada. Yang ni orang miskin tak boleh nak tiru. Seorang miskin mungkin makan tak cukup. Kadang-kadang orang miskin ni bukan kata nak bersedekah. Kadang-kadang makan untuk diri sendiri pun tak lepas. Jadi macam mana nak sedekah? Jadi dalam isu ni, saya nampak sahabat Nabi ni ada satu kesungguhan. Yang mana kesungguhan mereka ni berlumba-lumba dalam nak memperlakukan kebaikan. Yang ni dalam istilah Islam kita panggil dia ghibtah. Dengki dari sudut yang positif. Iaitu berlumba. Orang ni buat baik, kita pun nak kejar dia, nak tiru dia, ataupun nak menyaingi dia dari sudut membuat kebaikan. Dia ada hasad yang dilarang. Ada hasad ataupun dengki yang dibenarkan. Dengki ni dengki yang dibenarkan, iaitu dengki sehingga menyebabkan orang yang dengki tu nak kejar dari sudut berlumba-lumba nak buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah dalam memperlakukan kebaikan. Tapi ada juga hasad yang dicegah dan dilarang dalam agama ni. Macam mana hasad yang dilarang? Hasad ataupun dengki yang dilarang ialah dengki. Sebelum saya nak tanya, sebelum saya nak hurai masalah definisi dengki ni, kita tahu tak dengki ni apa? Dengki yang dilarang ataupun maksud dengki ni apa? Dengki ni kata para ulama, tamanni zawali ni'mah anil mahsudi lahu. Ataupun anil mahsud. Dengki ni secara umumnya maksud dia adalah mengharapkan nikmat daripada seseorang itu hilang. Itu maksud dengki. So dengki ni ada banyak kategori. Kategori dengki yang dilarang ni adalah yang pertama, dia dengki kepada satu orang bila satu orang tu dapat nikmat, dia dengki dan dia berusaha untuk hilangkan dengki tu daripada orang yang didengki dan supaya nikmat tu kembali pada dia. Itu dengki yang dilarang. Ada juga dengki, orang tu dia dengki dan dia usaha supaya nikmat tu hilang daripada orang yang dia dengki. Walaupun nikmat tu tak kembali pada dia. Yang ni maksimum je dengki. Yang ni teruk. Ataupun dalam bahasa kita kata, kalau aku tak dapat, dia sama-sama tak dapat. Okey. Tapi ada dengki yang dibenarkan. Iaitu dengki dalam urusan kebaikan sehingga menyebabkan seseorang ini mengejar ataupun berlumba dalam melakukan kebaikan sama ataupun melebihi orang yang dia cemburu. Sebenarnya ini bukanlah maksud dengki betul, kan? Dia lebih kepada cemburu dan dia nak supaya dapat menyamai ataupun melebihi kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang dia cemburu itu. Ini satu benda yang sangat baik. Okey. Kemudian dalam hadis ni juga menunjukkan bila sahabat ni bertanya dengan benda ni, mereka kata mereka solat, orang kaya ni solat seperti mana kami solat, mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa dan mereka boleh bersedekah, kami tak boleh. Ada satu kecenderungan di kalangan sahabat yang datang ni, mereka ni dalam bab ibadat, mereka tidak pandai-pandai untuk buat benda yang akal mereka rasa baik. Itu satu benda yang sangat bagus. Kerana dalam Islam ni, bila masuk dalam bab ibadat, tak semestinya apa yang akal kita fikir baik, ia adalah baik pada pandangan syarak. Jadi mereka datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kami nak kejar kebaikan. Kami nak berlumba dengan orang kaya dari sudut buat kebaikan. Jadi, apakah yang kami perlu buat untuk menjadikan pahala kami setanding ataupun lebih lagi daripada orang kaya? Kerana mereka tahu dalam agama ni bukan semuanya difikirkan dengan akal. Seperti mana kata Ali bin Abi Talib, "Lau kana ad-din kulluhum bil aql, lakana asfala khuf aula bil masah." Atau kama qal, yang mana Ali bin Abi Talib pernah kata, kalaulah agama ini semuanya dengan akal semata-mata, walaupun dalam perkara gaib umpamanya, maka sudah tentulah atas stokin kulit itu lebih, bawah stokin kulit itu lebih utama untuk disapu ketika wuduk berbanding atasnya. Menunjukkan dalam bab agama ni, bab ibadat, bab akidah, ia bergantung kepada nas. Tidak hanya semata-mata dengan akal. Baik. So mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW, mereka jawab, mereka tanya soalan ni. Apa yang perlu mereka lakukan untuk menjadikan pahala mereka ini melebihi ataupun menyamai ataupun paling tidak mereka boleh tandingi orang-orang kaya dari sudut melakukan kebaikan. Maka Nabi SAW pun jawab. Nabi kata, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Tidakkah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya, Nabi sebut kat mereka ini, kepada orang-orang yang mempunyai sedikit kesempitan rezeki yang tidak mampu untuk bersedekah ni, Nabi berikan satu gambaran. Nabi betulkan balik cara fikir mereka. Dan inilah sebenarnya yang paling susah untuk dilakukan oleh mana-mana pendakwah, iaitu membetulkan cara fikir. Dan Nabi usaha sepanjang hayat dia untuk membetulkan cara fikir umat. Daripada memandang hanya kepada dunia, Nabi ubah pemikiran umatnya untuk memikirkan akhirat lebih utama, walaupun akhirat itu tidak dilihat. Okey. Jadi, Nabi betulkan cara fikir. Nabi kata, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Tidakkah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya bagi kamu setiap kali ucapan tasbih yang kamu ucapkan, ia dikira sebagai sedekah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Bagi setiap ucapan tahmid, alhamdulillah, itu juga adalah sedekah. Wa bikulli takbiratin sadaqah. Bagi setiap takbir, ucapan Allahu Akbar juga adalah sedekah. Wa bikulli tahlilatin sadaqah. Bagi setiap ucapan la ilaha illallah itu juga dihitung sebagai sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Melakukan amar ma'ruf, galak orang buat benda baik juga sedekah. Wan nahyi 'anil munkar sedekah. Dan mencegah orang melakukan perkara munkar juga adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ini nanti saya hurai kemudian. Saya nak hurai dulu perkataan yang Nabi sebut ni. Iaitu Nabi kata, bagi setiap ucapan tasbih. Apa itu tasbih? Siapa tahu apa itu tasbih? Tasbih ucapan subhanallah. Subhanallah tu apa dia? Subhanallah ni maksudnya maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa? Bila kita sebut tentang maha suci Allah, kita bertasbih, maksudnya kita mengiktiraf hanya Allah Azza wa Jal mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Allah sentiasa memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah tidak mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang kurang dan cacat. Dan Allah Azza wa Jal tidak sama dengan makhluk. Ini maksud tasbih. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita rukuk dan sujud, kita meletakkan kepala kita ke lantai, kita meletakkan kepala kita di tempat yang rendah, kita disunatkan untuk menyebut subhanallah. Waktu rukuk, kita rendahkan kepala kita, kita ucap subhana rabbiyal azim. Kita letakkan kepala kita di atas lantai, tempat yang paling rendah, kita ucap subhana rabbiyal a'la.
Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Waktu rukuk, maha suci Tuhanku yang maha agung. Sewaktu meletakkan kepala, merendahkan kepala, yang sebenarnya kepala ini kedudukannya paling tinggi. Kedudukan kepala ni paling tinggi pada manusia. Sehingga kan para ulama menyebut beza manusia dengan haiwan ni, Allah Ta'ala jadikan otak manusia tinggi berbanding kemaluan dia. Berbeza dengan binatang yang mana kemaluan dia selari. Kebanyakan haiwan, kemaluan dia selari dengan otak dia. Menunjukkan bahawasanya manusia ni Allah Ta'ala ciptakan dengan satu fizikal yang sangat menarik dan sangat-sangat mulia. Jadi apabila Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk rukuk dan sujud kepadanya, maka Allah Azza wa Jal mensyariatkan kamu sunat, menurut majoriti ulama lah, sunat untuk mengucapkan tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Kerana di sini ada satu isyarat. Apa isyaratnya? Isyaratnya, kita apabila nak merendahkan anggota yang paling tinggi dan yang paling mulia, ialah kita hanya tundukkan kepada Tuhan yang semata-mata layak untuk ditundukkan kepala kita kepadanya. Iaitulah Tuhan yang tidak sama dengan makhluk. Iaitulah Tuhan yang ciri-cirinya dan sifatnya adalah sifat yang sangat sempurna. Dan Tuhan yang tidak cacat dan tidak kurang dari sudut sifatnya. Maka sebab itu, ketika mana kita salat, sepatutnya kita merasai dan menghayati makna tasbih ni. Aku hanya menundukkan kepala hanyalah untuk Tuhan yang bersifat dengan sifat yang sempurna ini. Aku hanya menundukkan kepalaku hanya untuk Allah Azza wa Jal yang cirinya langsung tidak sama dengan makhluk. Tuhan yang maha agung dan Tuhan yang maha tinggi. Pada Tuhan saja aku tundukkan kepalaku. Pada Tuhan sahajalah aku patuh dan arahan. Walaupun dengan aku meletakkan kepalaku di tempat yang rendah. Walau dalam keadaan biasa, kepalaku, otakku yang mencerna maklumat dan mentafsirkan maklumat, menyimpan maklumat ini aku letakkan di tempat yang tinggi pada waktu biasa. Tetapi untuk Tuhan ini, untuk Tuhan yang sebenar-benar Tuhan ini, aku rendahkan kepalaku. Aku letakkan di tempat yang paling rendah. Hanya semata-mata aku mengiktiraf, dialah Tuhanku yang sebenar. Ini maksud yang pertama. Nabi kata ucapan tasbih ni sedekah. Kemudian ucapan Nabi kata wa bi kulli tahmidatin sedekah. Bagi setiap ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Kenapa ucapan alhamdulillah? Tuan-tuan, alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita memuji Allah? Dalam Quran, surah yang pertama Allah Ta'ala mulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Kenapa kita memuji Allah? Kenapa kita serahkan segala pujian layak hanya untuk Allah? Kerana kita hidup dalam dunia dengan keselesaan yang ada, dengan anggota yang ada. Walaupun orang kata kadang-kadang, Allah saya Ustaz, kalau boleh Ustaz saya nak tukar muka saya ni tak apa handsome. Walaupun muka tak handsome, tapi hidung tetap menyedut udara dengan percuma. Telinga mendengar dengan percuma. Mata melihat dengan percuma. Bulu kening ni Allah Ta'ala berikan dengan percuma. Cuba bayangkan kalau bulu kening ni kan Allah Ta'ala bagi sewa selai 20 sen. Bayangkan banyak kita nak kena bayar tiap hari dah tu. Yang mana bulu kening ni sebenarnya peranan dia adalah untuk menahan air peluh daripada turun ke mata dan mengganggu. Sebab tu dia tebal di sini, nipis di sini supaya dia boleh berhimpun di sini dan turun ke tepi. Tak mengganggu mata untuk kita melihat. So alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kerana kita mendapat nikmat daripada Allah tanpa modal. Di dalam dunia ni kalau nak dapat sesuatu, kita kena keluarkan modal. Nak untung meniaga, kena keluar modal. Kan? Sepatutnya modal yang kita keluarkan setimpal lah dengan untung yang kita jangka. Takkanlah modal 50 sen nak untung 1 juta. Kita kata kurang lah. Kurang sikit lah orang kata apa, strategi kita kalau kita target macam tu. Kan? Tak mustahil, tapi orang kata susah sikit lah nak dapat.
kita hidup dalam dunia ni 1 sen pun kita tak bagi. Bahkan kita pun tak pernah tanya berapa sewa kepada mak kita yang kita sewa rahimnya selama 9 bulan kita hidup dalam perut dia. Maka kita hidup selesa dalam dunia ni, Allah Ta'ala berikan dengan percuma. Cuma Allah Ta'ala minta kita untuk melakukan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Ada perkara yang diwajibkan ke atas kita untuk kita buat, ada perkara yang sunat yang Allah Ta'ala izinkan pada kita. Maka kita lakukan. Baik. Maka Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nabi kata ucapan ni juga adalah sadaqah. Ucapan ni adalah sadaqah. Kemudian wabikulli takbiratin sadaqah. Bagi setiap ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila kita ucapkan Allahu Akbar, yang wajib kita ucap 5 kali sehari. Iaitu sebelum kita salat. Ketika mana kita mengangkat takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram merupakan rukun di dalam salat. Tidak sah salat seseorang melainkan dia kena ucap dulu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan salat ni mesti bermula dengan Allahu Akbar? Kerana tidak ada seruan yang lebih besar melainkan seruan Allah. Tidak ada seruan yang lebih besar melainkan seruan Allah. Dan apabila masuknya waktu azan, sebagai seorang Muslim, kita kena tinggalkan perkara dunia, kita kena pergi salat. Kenapa salat? Kerana segala-gala nikmat yang Tuhan bagi, segala-gala keselesaan yang Tuhan bagi ni secara percuma, cuma Allah Ta'ala minta untuk kita melakukan kewajipan padanya. Antaranya ialah salat. Maka sebab itu, kita mulakan salat dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, maksudnya arahan Allah ini yang paling besar. Walaupun dalam salat ini, gerakan-gerakannya kadang-kadang di luar daripada logika akal kita untuk fikir. Kenapa perlu solat zuhur 4 rakaat? Kenapa perlu solat maghrib 3 rakaat? Kenapa perlu solat subuh 2 rakaat? Ini semua kadang-kadang kita pelik nak fikir. Kita susah nak fikir apakah munasabah, apakah logika akal di sebalik pensyariatan ini. Tetapi seorang mukmin, seorang yang beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman, dia percaya Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengarahkan aku dan menyuruh aku dengan perkara yang sia-sia maka aku buat. Walaupun aku tidak memahami logika di sebaliknya, walaupun aku tidak memahami apakah kesesuaian untuk aku lakukan perkara ini, maka aku tetap buat. Dan aku menjunjung arahan ini dengan aku menyebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sebab tu masa kita pergi haji kan, kita melontar. Melontar ni pertama kerana kita nak menghidupkan sirah Nabi Ibrahim AS yang melontar iblis, yang melontar syaitan. Jadi kita ulang. Kenapa kita ulang? Kita ulang bukan kerana kita nak lontar syaitan yang sama, kerana mungkin syaitan tak ada kat situ dah. Tetapi kita nak memberikan isyarat bahawasanya selagi mana Allah suruh kita melontar, selagi mana Nabi suruh kita melontar dan kita tidak faham logika di sebaliknya dengan pasti, tetapi kita tetap lakukan. Kerana kita mengakui bahawasanya Allah Azza wa Jal adalah Tuhan kita. Allah memerintahkan kita untuk buat. Walaupun aku tidak memahami apakah hikmah di sebaliknya, aku tetap menjunjung arahan ini. Dan setiap kali aku melontarnya, walaupun aku tidak faham apakah logikanya, aku tetap mengatakan Allahu Akbar. Bismillah, ya Allahu Akbar. Dengan nama Allah aku melontar. Dan dengan arahan Allah inilah aku besarkan Allah lebih daripada segala-galanya. Dan Nabi kata, setiap orang yang mengucapkan lafaz ini, ia dianggap sebagai sedekah. Kemudian Nabi kata, menyuruh orang melakukan kebaikan juga adalah sedekah, dan melarang orang melakukan kemungkaran juga adalah sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kata Ibn Rajab Al-Hambali, Nabi memberikan satu isyarat yang penting, iaitulah Nabi memberikan satu makna yang sangat bernilai kepada kita, iaitu sedekah ini bukan hanya dengan harta.
Ada kalanya sedekah ini dilakukan dalam bentuk zikir. Ada waktunya kita melakukan sedekah dalam bentuk amal. Ada waktunya kita melakukan sedekah dengan memberikan kebaikan pada orang lain. Maka dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, Nabi SAW menyebut imatatul adha 'anit tariqi sadaqah. Membuang duri daripada jalan pun dikira sebagai sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi kata kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik itu juga adalah sedekah. Jadi kalau kita jenis tak ada harta kan, saya ni umpamanya tak kaya kan, hidup sekadar manusia biasa, sederhana, kadang-kadang nak makan pun berkira-kira, tengoklah baju pun sama dengan langsir kat belakang kan. Jadi Nabi memberikan satu jalan keluar kepada kita, bahawasanya sedekah ini bukan semesti dengan harta. Bahkan sedekah ini mafhumnya ataupun maknanya lebih luas daripada itu. Bagi orang yang ada harta boleh bersedekah dengan hartanya, tapi bagi mereka yang tidak ada harta, maka boleh untuk mencuba perkara-perkara selain daripada itu. Ibn Rajab bila dia tengok hadis ni, dia kata hadis ini maksudnya sedekah itu, ada manfaat sedekah itu kembali pada diri sendiri. Seperti mana zikir-zikir yang saya sebutkan tadi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kan? Semua ini adalah sedekah untuk diri sendiri. Manfaatnya kembali pada diri sendiri. Ada juga sedekah yang mana manfaatnya itu kembali kepada orang lain. Umpamanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Suruh orang buat benda baik, kempen orang buat benda baik. Walaupun kadang-kadang kita nak ajak orang buat benda baik ni, ada juga yang marah-marah kan. Ada juga yang maki hamun, ada juga yang cemur. Tapi kita tak apa, kita rasa macam saya nak ajak masyarakat kembali kepada mengamalkan sunnah yang sahih dulu sebelum nak melakukan perkara-perkara selain daripada itu. Ada juga yang cemur, tak ada masalah, kerana ia adalah sedekah. Wa nahy 'anil munkar sedekah. Mencegah orang melakukan perkara mungkar juga sedekah. Kita nampak orang buat benda tak baik, maka kita bagi tahu ni benda tak betul ni, Islam tak bagi buat benda ni. Kita tak ada kepentingan untuk bagi tahu dia secara peribadi, tetapi kita tahu bila kita mencegah orang buat benda mungkar, ia adalah sedekah. Kenapa dianggap sebagai sedekah? Sedekah diambil pada perkataan sadaqah yang bermaksud benar. Orang yang melakukan sedekah bukan seperti mana orang yang melakukan perniagaan. Orang yang buat perniagaan, dia orang yang melakukan perniagaan ni dia bagi sesuatu untuk mendapatkan pulangan dunia. Sebaliknya sedekah ini, seseorang yang melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan pulangan dunia, tetapi untuk mendapatkan pulangan akhirat. Jadi sebab itu dinamakan sedekah. Maksudnya dia percaya dengan dia melakukan sesuatu dan dia mengharapkan balasan akhirat, walaupun dia tidak jumpa ataupun tidak pernah bertemu dengan balasan itu, ataupun dia tak nampak balasan itu, dia hanya semata-mata membenarkan janji Tuhan dia. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sedekah ini sangat penting. Bagi mereka yang ada harta boleh lakukan, bagi mereka yang tidak ada harta maka boleh cuba jalan-jalan ni. Ada orang kata sedekah ilmu, kan? Kita ada ilmu, kita sampaikan kepada manusia. Ya, itu juga merupakan perkara yang baik. Sebab Nabi sebut kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang ma'ruf, setiap perkara yang baik itu adalah sedekah. Kan? Bahkan ilmu ni juga tidak akan terputus. Nabi disebut dalam sebuah hadis, amalan yang tidak terputus walaupun selepas kita mati. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalaulah zikir dianggap sedekah, amar ma'ruf nahi munkar dianggap sedekah, dalam hadis yang lain disebutkan buang duri daripada jalan sedekah, kita tolong orang naik kenderaan, kan? Kita tengok dia bawa barang banyak, kita tolong bukakan pintu dia, itu juga dikira sebagai sedekah, kerana ada hadis Nabi kata kita mengangkat orang, wa yu'inu rajul fi dabbatihi sedekah.
kita angkat dia naik di atas kenderaan. Sebab zaman dulu kuda kan jadi susah nak naik mungkin. Jadi kita tolong dia naik kenderaan dia, sedekah. Itu juga dikira sebagai pahala sedekah. Begitu juga dia dah naik kenderaan dia, barang dia kat bawah, kita tolong ambil barang dia, bagi kat dia, naikkan kat atas kenderaan dia. Au tahmilu wa tu'inu ar-rajul fi dabatihi sadaqah. Kamu membantu seseorang naik atas kenderaannya, itu dianggap sebagai sedekah. Au tahmilu alaihi mata'ahu. Kamu angkat barang dia untuk naik ke kenderaan dia juga sebagai sedekah. Maksudnya apa saja kebaikan yang kita beri kepada orang itu dianggap sebagai sedekah. Cuma saya nak zikir saya nak berikan juga satu dalam kesempatan ini, kita waktu-waktu dalam perintah berkurung ini, saya nak berikan sedikit semangat lah kepada staf-staf hospital yang sekarang ini sedang berjuang sebagai frontliners, orang yang berada di barisan hadapan, yang sekarang ini mungkin rehatnya tidak cukup, tidurnya tidak cukup, mereka sedang bersungguh-sungguh cuba untuk mengekang wabak ni daripada tersebar terus dalam kalangan masyarakat. Saya katakan, apa yang kalian buat ini juga akan dikira sebagai sedekah. Saya tengok satu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bercerita tentang satu orang lelaki, dia berjalan di satu jalan, yang mana jalan tu tiba dia nampak ada satu dahan berduri, dan dia alihkan dahan tu ke tempat lain supaya orang tak terkena duri itu, tak terkena musibah. Maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dengan amalan dia yang tu. Cuba bayangkan, satu orang yang hanya jumpa dahan duri di jalan dan dia buang, itu dikira sebagai sebab untuk Allah ampunkan dosa dia. Cuba bayangkan kepada staf-staf, doktor-doktor, nurse-nurse yang berkorban, bukan hanya berkorban masa, bukan hanya berkorban tenaga, mungkin juga berkorban dari sudut kesihatan, kerana mereka juga adalah orang yang paling berisiko terdedah dengan virus ni. Walaupun mereka dah pakai dengan dia orang punya suit PPE tu kan, tetapi kebarangkalian untuk mereka dijangkiti tu ada. Bahkan kalau duduk di klinik-klinik, kadang-kadang ada orang yang tidak bertanggungjawab datang kan, tak mengaku ada hubungan ataupun kontak rapat dengan pesakit-pesakit yang disahkan positif. Jadi satu klinik terpaksa kena disinfect. Mereka telah meletakkan diri mereka, yakni doktor-doktor dan nurse-nurse, meletakkan diri mereka dalam keadaan yang mana membahayakan nyawa mereka untuk memudahkan negara, memudahkan orang lain. Maka kalian sedang melakukan satu kerja yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Sesiapa yang menghidupkan satu nyawa, maksudnya menyelamatkan satu nyawa, maka dia seolah-olah telah menghidupkan keseluruhan manusia. Bayangkan, kalau satu nyawa diselamatkan, dengan sebab kita seolah-olah menghidupkan seluruh manusia. Bayangkan, wira-wira kita di dalam hospital sekarang bukan hanya cuba untuk menyelamatkan satu nyawa, tetapi ribuan manusia sedang diselamatkan. Maka saya ucapkan syabas dan tahniah kepada staf-staf Kementerian Kesihatan yang berusaha bersungguh-sungguh daripada hari pertama kes di Malaysia sehinggalah pada hari ini. Saya faham mereka penat dan letih. Kita nak bantu, kita tak pandai. Kita cuma katakan, moga-moga Allah Azza wa Jal memberikan pahala kepada kalian dengan pahala yang banyak, dengan kebaikan yang banyak atas usaha yang kalian lakukan untuk menyelamatkan negara kita daripada terus dijangkiti wabak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, bukan hanya nurse-nurse ni dan juga doktor-doktor ni dapat pahala kerana menyelamatkan, usaha untuk menyelamatkan manusia. Mereka juga telah melakukan satu sunnah, iaitu melawat orang sakit, bahkan merawat orang sakit. Begitu juga mereka bukan hanya memudahkan urusan orang sakit, tetapi mereka juga
memudahkan urusan negara. Mereka bantu untuk ekonomi kita bangkit semula. Cuba bayangkan, dalam masa 14 hari ni orang tak kerja. Ada yang pendapatan mereka bermasalah kerana menggaji hari umpamanya. Ada ustaz-ustaz yang mana mereka ini selama ini pendapatan mereka melalui sumbangan kuliah di masjid-masjid. Bila masjid-masjid dah tak berjalan kuliah, mereka mungkin terasa sedikit sempit dari sudut pendapatan. Kesemua ini saudara-saudara kita di hospital sedang usaha untuk mengembalikan kepada keadaan asal. Dengan doa Allah Azza wa Jal, kita doakan kepada Allah supaya mereka ini diberikan pahala yang banyak. Manakala kita orang awam ni pula, waktu-waktu ni banyakkan zikir, kerana itu juga adalah sedekah. Lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf dan nahi mungkar? Kita ajak orang buat benda baik. Apa yang perlu dibuat di rumah? Kan? Kita cegah benda mungkar. Kalau ada kenyataan-kenyataan yang tidak dibenarkan ataupun tidak tepat dari sudut pandangan Islam, kita betulkan semula dengan memberikan teguran. Kerana agama ni nasihat. Kan? Ada juga yang komen-komen dekat page mempertikaikan saya. Saya anggap kalau teguran itu betul, saya terima. Tapi kalau teguran itu bersifat kutukan dan cacian, bagi saya, get a life. Buatlah benda yang lebih berfaedah. Baik. Dan kita juga orang awam, kita mampu untuk memudahkan urusan orang. Kalau tadi Nabi sebut buang duri di jalan adalah sedekah, buang duri di jalan untuk memudahkan urusan orang dianggap sebagai amal saleh, kita mampu untuk lakukan perkara yang memudahkan orang. Memudahkan staf Kementerian Kesihatan sekarang ni duduk di rumah. Kerana duduk di rumah merupakan satu perkara yang memudahkan orang pada waktu ni. Jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak perlu. Patuh pada arahan pihak berkuasa. Kesian tengok abang-abang polis dan abang-abang askar kita terpaksa bertugas. Saya ada seorang student PhD saya, 2 orang student PhD saya yang sedang buat PhD di bawah seliaan saya, yang bertugas sebagai askar sekarang ni kagat. Jadi mereka pun sebut mereka terpaksa bertugas, kan. Jadi kita doakan supaya mereka ini dapat hitungan pahala daripada Allah dengan berlipat kali ganda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit pencerahan ilmu kepada netizen yang mendengar kuliah pada malam ini. Dia tak boleh lama-lama sangat sebenarnya, kan, kerana kuliah online dia tak macam kuliah secara live, kan. Kalau kuliah live tu orang kata dia ada interaksi. Saya seorang-seorang je bercakap lah ni, kan, yang lain cuma menulis. Ada juga yang mengecam ni, saya nampak ada yang mengecam ni. Tak apalah, selagi mana ada peluang, kalau rasa kecaman itu bermanfaat untuk akhirat kalian, maka lakukanlah. Tapi kalau rasa tak bermanfaat untuk akhirat, buatlah perkara yang lebih bermanfaat untuk akhirat kalian. Kita mungkin boleh berbeza. Saya tak ada masalah kalau kita nak berbeza, boleh saja berbeza. Tetapi pastikan bila kita berbeza kerana agama, kita berbeza kerana Allah dan Rasul. Bukan berbeza kerana kebencian ataupun sifat kemelampauan kita. Baik. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu dulu untuk malam ini. Dia pun ada juga yang tanya ni, Ustaz ulah pasal hadis duduk rumah dapat pahala seperti syahid. Ni semalam, kemarin saya dah hurai. Boleh tengok dalam link saya di page saya kemarin. Saya dah huraikan. Okey. Baik, saya rasa cukuplah sekadar itu. Ni pun ada yang tanya, wa firra minal majzum firaraka minal asad, hadis yang sahih. Itu adalah hadis yang sahih. Mudah-mudahan waktu-waktu seperti ini kita gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Perkara-perkara yang berfaedah. Menulis, berzikir, menjadi imam kepada keluarga, tasmid bacaan anak-anak, minta anak-anak hafal Quran, kita pun hafal Quran, kan. Okey. Jadi ni ada yang tanya soalan ni, apakah bacaan semasa rukuk dan sujud ada
Ada banyak versi bacaan yang terkenal. Waktu rukuk kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Waktu sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Dalam hadis yang lain juga kita boleh baca bacaan-bacaan yang lain seperti Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu di antara bacaan-bacaan yang ada di dalam hadis yang sahih. So kita boleh pelbagaikan bacaan. InsyaAllah sebenarnya bacaan-bacaan zikir yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW dalam rukuk dan sujud ni, saya telah pun nyatakan di dalam buku terbaru saya yang insya-Allah esok akan dilancarkan. Boleh tunggu esok, siapa yang nak order boleh order. Di sana saya huraikan bacaan-bacaan zikir-zikir yang ada dalam hadis yang sahih. Bukan untuk mengelirukan masyarakat, tetapi untuk menambahkan ilmu masyarakat. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan buku saya tu, boleh terus follow page saya, ataupun ada sahabat saya nama Hadi Akmal ni, dia rajin jual buku saya. Sebab saya pun sebenarnya tak begitu aktif mempromosikan buku saya cuma tulis buku. Sahabat-sahabat lah yang mengedarkan buku saya dan menjual kepada orang awam. Okey. Bagaimana bacaan doa Nabi sebelum makan? Bismillah. Nabi SAW sebelum makan baginda mengucapkan bismillah. Ya, senyum juga dikira sebagai sedekah. Senyum juga dikira sebagai sedekah. InsyaAllah esok akan ada pukul 11 pagi kalau tak silap saya, akan dilancarkan buku saya yang terbaru, iaitu soal jawab berkaitan dengan solat. Okey. Ada juga yang tanya, bila saya kata betulkan yang biasa tu, maksudnya yang lain tak betul ke? Bukanlah yang lain tu semestinya tak betul. Kadang-kadang kita buat benda betul, tapi kita anggap selain daripada apa yang kita buat tak betul. Jadi kita betulkan pula yang biasa. Apa yang kita buat betul mungkin, apa yang kita tak buat pun mungkin betul. Jadi kita betulkan pemahaman kita yang biasa. Janganlah orang kata bitter sangat kan. Janganlah cepat terasa sangat, relax kan. Bila orang kata betulkan biasa tu, maksudnya kita kena ubah sikap kita. Tak semestinya kita lakukan perkara yang tak betul bila orang kata betulkan yang biasa. Kadang-kadang ulangan, mungkin kita buat benda betul, tapi kita kena ingat juga kepada orang lain. Selalu beri peringatan pada diri sendiri, mungkin saya buat ni benda betul. Saya ingat sebelum ni, selain daripada apa yang saya buat tak betul ibadat saya kan. Orang lain buat macam lain, kita kata sesat, kita kata dia macam-macam. Tapi mungkin dia juga betul, kita juga betul, kerana dalam hadis ada pelbagai-bagai lafaz-lafaz sunnah untuk kita baca zikir-zikir. Okey, insya-Allah. Dia tanya, Ustaz bila nak live lagi? InsyaAllah kalau ada kemampuan, kalau saya sihat, saya akan live dan tunggu pengumuman di page ini. Kadang-kadang saya tak larat, kadang-kadang saya menulis. Sekarang ni saya tengah menulis, jadi doakan buku saya siap kan. Saya baru menulis dalam 56 muka surat dah. Bahan-bahan semua dah ada dalam jurnal-jurnal yang saya tulis, tapi kebanyakannya dalam bahasa Arab. Jadi ambil masa untuk menterjemahkan semula dalam bahasa Melayu dan tambahkan lagi maklumat-maklumat yang ada. Okey, ada juga yang tanya, ada yang kata anak saya minat doktor, doakan supaya dia selamat, dia di Sudan. InsyaAllah kita doakan kepada semua umat Islam yang berada dalam negara ini untuk dilindungi oleh Allah Azza wa Jal, untuk berada di bawah pelindungan Allah Azza wa Jal. Moga-moga musibah yang Allah Ta'ala berikan ini menginsafkan kita atas kesilapan dan maksiat yang kita lakukan selama ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita atas kesabaran kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kafarah dosa atas musibah yang diberi kepada kita kali ini dan musibah-musibah yang lain. Mudah-mudahan kita berada di dalam keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama yang nampak macam tak puas hati dengan saya tu. Saya doakan hidup anda diberkati. Saya tak ada masalah dengan kalian. Hiduplah dalam keadaan berkasih sayang, insya-Allah. Baik, saya kira cukup sekadar itu. Kita tangguh
pertemuan kita kali ini. Kita jumpa pada waktu akan datang. Tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.